Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung masih lagi di bawah tajuk sebab-sebab dah bentuk-bentuk penyakit hati. Ini pada malam ni kita akan sambung pada poin yang ke-8 H tu, muka surat 65. Muka surat 65, poin yang ke-8 H tu, berhujjah tentang qadar dengan cara yang salah. Jadi qada ialah segala pelaksanaan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala perkara yang berlaku di alam maya ini semenjak azali lagi. Jadi apa yang ditentukan oleh Allah itu disebut sebagai qadar. Bila berlaku sesuatu yang ditentukan oleh Allah, maka itu disebut qada. Tetapi setengah ulama dia faham sebalik. Ada juga khilaf lah. Ini termasuk dalam khilaf. Ada setengah ulama kata tidak, yang ditentukan itu qada, bila berlaku itu qadar. Ada juga kata gitu. Tapi sini tidak. Sini kita pakai, kalau di tempat kita ni lah, di tempat kita ni, mana qadar itu apa yang Allah tentukan dalam suratan itu, dalam lauhul mahfuz, yang dicatat itu, yang tersimpan di lauh mahfuz itu. Bila berlaku dalam bentuk pelaksanaan lah apa yang ditakdirkan oleh Allah, bila berlaku maka itu disebut sebagai qada. Berlakulah qada Allah. Contoh kita sekarang ni, dalam qadar Allah, Allah tahu dah kita ni meninggal bila, apa yang akan berlaku kita selepas daripada ini. Bila berlaku perkara itu, maka berlakulah qada Allah. Itu maksudnya. Manakala qadar pula adalah segala perkara yang ditentukan Allah semenjak daripada azali lagi. Ada dalam kalangan orang Islam yang berhujjah dengan qadar Allah sebagai benteng atau sebagai modal atau sebagai alasan untuk tidak beramal, meskipun beliau tahu tentang satu-satu pelaksanaan amalan dalam Islam. Jadi dia tidak buat amal tu, dia menyalahkan takdir. Tuhan tak takdir, nak macam mana kita? Bukan nak mari sangat masjid, tapi dah Tuhan tak takdir, nak buat mana? Dia kalau nak pergi pun tak boleh, Tuhan tak takdir. Ada kadang-kadang dia gitu. Tu salah lah, tu salah. Sebab apa salah? Sebabnya Allah beri kepada kita bahagian-bahagian tertentu untuk supaya kita ada pilihan untuk membuat dan ada kemampuan membuat. Kalau mudah nak sebut 3 perkara lah. Seseorang manusia tu dikira sengaja bila berlaku 3 perkara. Pertama sekali, dia ada pilihan, ada ikhtiar itu. Sebab tu orang yang dipaksa tak termasuk. Waman ukrihat, kan? Waman ukrihat. Siapa yang dipaksa, apa ni, dalam keadaan hati dan mutmainnun bil iman. Mana seseorang dipaksa buat sesuatu yang kufur, dalam keadaan hati dia mutmainnun bil, tenang, mana hati dia tidak nak, cuma kena paksa. Hak tu tak kira. Kalau dia ucap kata-kata kufur pun tidak jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seseorang yang dipaksa untuk buat sesuatu yang menyalahi akidah, kalau misalnya, tak jadi kafir. Baik. Jadi sebenarnya kita biasa dengar tu, kalau dalam pengalaman kita besar ni tak jumpa tu, dia mau takdir tu, Allah takdir dia mau jadi baik, jauh. Kawan nak mana tu takdir gini. Tu tak betul gitu tu. Tak betul. Tu salah tu. Sebab apa? Tadi ikhtiar, saya sebut 3 ikhtiar. Lepas tu dia ada akal, dia tidak gila.
Lepas tu dia dalam keadaan mampu buat, maka boleh pahala lah. Kalau dosa pun boleh dosa kerana ada tu. Sebab tu orang gila dia tak ada ikhtiar, dia tak ada akal. Walaupun dia mampu buat, tapi tidak dikira apa, tak cukup 3 perkara. Sebab tu orang langgar dengan kenderaan. Kita kata aksiden lah sebab dia tak sengaja. Kalau dia sengaja, tu dia di hari akhirat dia akan dihukum. Walaupun mati orang itu dia langgar dengan kereta. Tapi oleh kerana dia tidak sengaja, tidak sengaja di mana bukan dalam ikhtiar dia. Dia tidak pilih nak langgar tu. Tapi kalau hati dia memang niat nak langgar, cuma dia buat macam aksiden, tu dia dengan Tuhan. Atas dunia ni mungkin tidak dikenakan dia. Tidak dikenakan hukum bunuh tu. Tu serah pada Allah. Itu maksudnya. Jadi bila ada perkara itulah kita juga dapat pahala dan kita boleh dosa. Sebab itulah seseorang buat baik dalam keadaan tidak ada pilihan, dalam keadaan tidak sedar, walaupun mampu buat. Misalnya dia ngigar baca Quran, tak boleh pahala. Moga itu bukan pilihan. Sebab je orang ngigar fitnah, ngigar ngopak, celah orang dalam tidur, itu tidak dikira sebagai dosa sebab bukan melalui ikhtiar, bukan melalui pilihan. Baik. Mereka mengatakan buat masa sekarang Allah mengkehendaki mereka tidak beramal, dan sampai satu ketika nanti mereka akan beramal. Tu pun dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah juga. Karena Allah Subhanahu taala lah yang menciptakan segala perbuatan manusia dan menentukan segala tidak tanduk manusia. Kadang-kadang manusia yang sudah kita kata sesak pemikiran atau yang telah ditalbis oleh iblis ni, itu salah satu modal untuk dia beralasan bahawa dia tidak salah. Tuhan sebenarnya berat tu dia menyalahkan Tuhan lah hakikatnya. Ini satu kesalahan besar. Kalau buat main-main gitu setelah ditegur diberi peringatan buat juga dengan maksud nak mempersendakan Allah, dia boleh memberi kesan pada akidah tu. Itu bahaya tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Hak ni kenapa? Kenapa kita tidak boleh bawa ayat ni dalam konteks untuk menyalahkan takdir? Sebab hak ni Allah sebut pada kita dari segi kudrat dia atas dasar iman, tapi kita tak tahu. Baik, kalau Allah beritahu, baru kita boleh kata takdir Tuhan apa. Kalau Allah beritahu kita ni, mana takdir tu kita tahu juga. Hak tu memang kita boleh kata pada takdir. Sebab jadi kita ni bertindak mengikut orang panggil keupayaan kita. 3 perkara tadi, ikhtiar, al-aqlu dan istita'ah, kemampuan. Tak ada hal tu memang tidak dikira lah. Tidak dikira. Sebab tu seseorang kena semaya lagi walaupun tak ada kemampuan dah. Mata pun tak boleh, tapi masih lagi boleh bagi rasa akal, masih ada. Tetap kena main. Masih ada lagi pilihan dan akal. Walaupun tak boleh gerak, orang lain betul ambil air semaya, tetap kena semaya. Sebab apa? Selagi ada 3 perkara. Walaupun ada 2, dia kata sah tak ada, tapi masih ada lagi. Jadi kena ingatlah tu. Tu mudah faham. Anak ni masa anak ngaji Maulana kata kalau kita ambil kaedah-kaedah lain, pendekatan lain, hak tu mudah. Dah hak tu sebenarnya ada dalil. Tu sebenarnya hakikat. Jadi takdir ni adalah, sebab tu dia takdir ni ada ya Allah, kalau dia nak ubah dia ubah. Kalau dia nak ubah dia, kata dia akan tetapkan perkara tu. Dan catatan amalan kita ni, ulama kata dia ada 2. Ada yang tercatat di Ummul Kitab, hal tu malaikat pun tak tahu. Ada lagi tu dalam catatan malaikat, hal tu dia tahu. Dia ada, malaikat pun tahu. Jadi hal tu Allah boleh ubah atas kehendak dia lah. Kalau dia nak ubah, dia ubah. Sebab itulah ada syariat kita boleh doa supaya murah rezeki. Dia kata murah guria, moga Tuhan awak maha ada. Tuhan awak kita ni maha boleh rezeki payah. Tiba-tiba nak doa. Dah kalau Tuhan takdir dia, kita tak boleh kecek gitu sebab kita tak tahu takdir kita. Orang Melayu kata rezeki secupak tak akan jadi segantai. Salah tu. Betul dari sudut kalau Allah takdir gitu, tapi kita tak tahu. Jadi atas tak tahu itulah adanya syariat. Kalau kita tahu takdir kita, tak praktikal mukallaf itu. Tak praktikal hukum taklifi tu. Tak praktikal jadi. Kena ingat tu. Daripada situ kita boleh nampak, jelas mana kita bergerak ni atas dasar tak tahu. Kita bergerak ni atas dasar perintah Allah. Jadi hak ada dalam takdir tu, itu berkait dengan ilmu Allah, bukan berkait dengan ilmu kita. Sesama masalah. Dan seseorang yang melakukan amal perbuatan baik walaupun tak tercapai maksud,
dia tetap boleh pahala. Allah beri pahala pada amalan dia, niat dia dan amalan dia. Baik, seterusnya itu kita kena fahamlah bab takdir. Jadi kita tak boleh menyalahkan takdir lah. Bukan kecil tu perkara tu. Kalau dulu tu ajaran salah gini lah. Kau buat Jabariyah misalnya. Buatlah gapo pun dia kata. Buatlah gapo pun. Kita nak tahu Tuhan belaka. Dia baca ayat tu, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Semasa kamu melontar lembing tu bukan kamu yang melontar, Allah melontar. Sudah dia kata. Lepas tu kita pergi masjid tu bukan kita lah, nak Allah pergi. Nak apa? Sebab tu dia kena ngaji lah. Jadi sahabat tak timbul masalah. Sebab apa tu? Sebab dia faham molek. Tu. Jadi kena faham saya sebut tadi sesama masalah. Anak kadang-kadang ke dalam bab takdir ni, kalau kita ambil pada kita kata huraian yang lebih rendah, kita kata beginilah. Allah buat kemampuan kita ni terbatas. Itu untuk kebaikan kita. Mana kalau kita boleh melihat Superman tu, main boleh nampak alik dinding, serabut perut kata. Serabut perut tak boleh hidup kita. Nak hidup lagu mana? Superman tak boleh hidup. Orang lain nampak pun dia juga. Lah ni dia sedap duduk kedai tu sebab dia sawit nampak. Lucu nampak hidup dia. Jadi lucu dia. Hak kehidupan sebenar tidak begitu. Sebab tu Nabi bentuk kita hidup ni dalam keadaan realiti. Sebab tu kalau ada manusia tiba-tiba pelik tu, bukan ajaran Nabi dah tu lagu tu. Bukan ajaran Nabi. Sebab orang kena nyakit batu karet pun dia kecil tak jadi mah. Walaupun kecil tak batu. Tu batu karet dah tu. Jadi maknanya hidup hak sebenarnya sebab ni sebab kita hidup. Tu. Sebab tu kita tak ada soal takdir tu kan. Jadi kan. Tapi bila berlaku, kita kata ni rupanya takdir Tuhan. Bila berlaku, tu dia panggil qada. Kita tak tahu kita mati mana. Sebab sahabat anak tu, ayah dia mati depan mata dia, depan rumah dia tepi jalan, keluar aksiden. Mati. Dia kata, enggak bila dia telefon kata tak apa. Innalillahi kita kata. Lepas tu dia kecek-kecek dia kata, rupanya qada Allah, ayah dia mati depan mata dia. Sebelum tak ada siapa. Sebab tu sini kat dia sebut bila berlaku, maka berlakulah qada Allah. Sebelum berlaku itu kita panggil qadar, takdir. Tu kena faham tu ya. Jadi salah faham sebenarnya terletak pada cara kepercayaan kepada qadar Allah itu diulah pada masyarakat. Sebab itulah anda nak ambil satu contoh. Ini kesilapan. Dulu pun guru Maulana apa sebut masa nak ngaji, ini masa mula-mula ngaji. Dia bincang kesilapan kita memahami orang panggil apa? Solat istikharah itu. Istakhara yastakhiru istikharatan. Masdar itu. Istikharah ni kalau dalam bahasa Arab, kalau kita merujuk pada semata-mata lughah Arabiah, maknanya minta kebaikan. Istakhara yastakhiru istikharatan, minta baik. Jadi istikharah ni sebenarnya kalau dalam konteks agama kita, dia diletak di bawah doa. Duduk di bawah doa. Dan dia sebenarnya berkait dengan kepercayaan kepada takdir. Sebab tu kita semaya ni, orang panggil semaya sunat istikharah kita ataupun doa, minta kebaikan. Minta kebaikan. Sebab anda pernah dengar kan, kalau kita dah tak payahlah solat istikharah. Tak betul tu. Kita minta baik. Kita nak dah pun kita minta baik. Biar kita pilih kita ni biar dapat kebaikan. Masalah kalau kita kata salat istikharah tu hukum dia lagu mana khilaf ke tidak, itu satu perbincangan lain. Satu perbincangan lain. Tapi hukum mana pun dia di bawah takdir. Kalau silap ni kata kalau silap ulah kepada masyarakat, dia jadi masalah. Misalnya ada seorang ustazah kata, ni nak cerita pada anak ni hak perempuan tu sendirilah, mak dia cerita. Jadi ustazah tu kata nak nikah lah, dah istikharah tentu. Ustazah sebut tentu dapat baik. Dia mai istikharah. Tiba-tiba beberapa bulan bercerai. Dia kata istikharah bercerai juga. Tu buat apa tu? Inilah silap ulah pada masyarakat. Wah, iya tu tak kena. Jadi akhir sekali secara tak langsung walaupun mulut tersebut, hati seseorang tu dia sudah mesti ragu dengan orang panggil anjuran agama. Lepas tu dia tak apa nak cari, cuma tak royak, takut juga dia. Tapi hati dia sudah banyak dah terjejah. Sebab apa tu? Sebab silap faham. Dalam bab takdir lah. Baik.
Itulah yang menjadi punca kepada salah faham terhadap qadar Allah. Dan timbul tanggapan kepada setengah pihak yang qadar itu menjadi punca kelemahan manusia dan kegagalan hidup mereka. Padahalnya kalau kita belajar molek, takdir, qada dan takdir ni yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau takdir tu, kalau Allah takdirkan kita tak ada ilmu, kita tak tahu. Tetapi Allah beri pahala pada kita bukan kerana tak ada ilmu tu. Allah beri pada usaha kita tu. Allah beri pada usaha kita. Sebab itulah dalam orang panggil proses perolehan, orang panggil pahala, dia berkait dengan amal manusia. Dia berkait dengan amalan manusia. Dia kalau berkait dengan pencapaian, berat benar lah. Ngaji tu tak boleh ilmu, maka tak boleh pahala. Tak benar begitu. Tu kita kena ingat tu kan. Misalnya ada yang mengatakan, kalau Allah mentakdirkan seseorang sembuh daripada penyakit, sudah tentu penyakit tersebut akan sembuh tanpa mengira sama ada pesakit itu terlibat mendapatkan rawatan, mengambil rawatan daripada doktor ataupun tidak. Hak tu betul, hakikat secara iman memang betul. Kalau orang tanya anak, dia kata orang ni kalau sakit kau dia tak buat boleh siar tak? Kata boleh. Kalau Tuhan nak usia, dia boleh juga mati. Boleh juga mati cepat. Boleh belaka. Sebab tu orang tak kecek tu. Apa salah kau Tuhan nak buat apa-apa tak boleh. Kalau burung boleh terbang, kalau orang apa Tuhan nak beri terbang apa-apa, tak ada sayap apa Tuhan boleh beri. Dia mau tak ayah ayat kau tahu dah tu. Tak ayah ayat lah tu. Kata supaya gini ya, supaya Tuhan, kalau Tuhan nak beri dia mau mati awal, supaya ya. Serabut. Kelip serabut dah. Boleh. Orang tak kecek tu. Apa? Tu tak ada faedah kecek tu. Ada faedah? Tak ada faedah. Memang kita yakin Tuhan boleh buat satu, tetapi bukan hak tu dalam kehidupan yang dia ajar. Bukan hak tu. Hak kehidupan dia ajarnya kerja buat apa yang kita mampu. Tu dia ajar. Jadi buat tu kerja amal. Sebab tu Imam Bukhari kata iman tu makna amal. Tu baik. Cumanya dari segi kehidupan realiti, orang panggil ni, dia panggil apa? Iqtida' syar'i dia panggil. Hak kita panggil iqtida' syar'i. Tuntutan syariahnya bila sakit ke apa dia? Berobat. Dah hak tu termasuk dalam amanah. Kalau kita tak berobat, kita berdosa. Kena berobat. Tu. Sebab tu ada setengah, kalau kita tengok dalam kitab Talbisul Iblis kan, ada setengah orang tu bila dia tinggi ke siapa seolah-olah bagi dia tinggi lah tu sakit tak berobat apa-apa. Menerima takdir Tuhan seadanya. Itu tak betul tu. Salah dengan realiti kehidupan yang dibentuk oleh Nabi. Sebab Nabi suruh sahabat dia berobat, kena jaga kesihatan. Kalau sakit kena buat. Itu termasuk iqtida' syar'i, tuntut syarak. Tak buat itu dosa. Kena ingat tu. Ana sebut ni tekan sangat ni supaya kita faham kehidupan kita sebenarnya menjadi tuntutan syariatnya apa dia. Sebab takut mari satu penyakit kata syariat ni benda hak lapis saya rendah, hak tinggi sekalinya dia nampak benda Tuhan saja. Tak perlu dah usaha ni, kadang-kadang tu benda sampingnya saja. Rosak gitu. Tak tahulah siapa kalau sebut cerita Tok Kenali, siapa bila dia sakit dia tak sembuh buat, siapa buruk kaki dia ada ulat jatuh dia ambil tak pula. Tu cerita. Tak tahu apa leka tu bagi lagu tu. Jangan hak tu tak perlulah kita buat kecek. Tak tahu betul ke tidak tahu lagi. Kalau gitu sungguh berat kalah kita tak tahu. Baik, di sini ana ada buat sedikit catatan ya. Ana nak baca sikit sini ya. Ni nota kaki ni. Bawah tu. Okey, kita baca dulu. Baik. Orang sebegini menyangka, ni bagi orang yang dia kata kalau berobat pun kalau tak sembuh juga. Kalau tak berobat pun kata hanya dia sembuh juga. Akhir sekali dia pun tak berobat. Serah pada takdir dia tu. Tu bercanggah dengan ayat fa iza azamta fatawakkal. Bercanggah dengan ayat tu. Tak lihat tu ayat tu ayat syariat, kehendak syariat, iqtida' syar'i tu ayat tu. Kehendak syariat. Bila kita sakit kena azam tu mana usaha, bersungguh-sungguh.
Tu. Lepas tu serah Tuhan. Maknanya usaha kita, dia tidak boleh lepas hubungan kita dengan Allah. Kita kira kita usaha apa, dia tak boleh terpisah dengan hubungan kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab ia menentukan berjaya bukan usaha kita hakikatnya. Tu memang. Di segi akidah kita percaya gitu. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu, sentiasa baca bismillah, sentiasa doa supaya Allah beri kejayaan, taufik, hidayah. Apa tu? Sebab penentu bukan usaha kita, tapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu orang Islam kena ingat semua. Barulah hubungan dengan Allah tu tak putus. Kalaulah dia tak ada hubungan begitu, tiba-tiba dia buat berjaya, dia berasa dia cerdik. Kerana dia cerdik, kerana dia pandai, dia akan berasa gitu. Maka kita telah terputus, hablum minallah jadi putus. Tu. Jadi takdir ni sebenarnya salah satu hikmah dianya adalah dia menghubungkan manusia, menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu takdir, salah satu hikmah dia. Baik, Allah telah menentukan. Okey, saya baca sikit lagi. Tak siapa lagi situ. Baik, orang sebegini menyangka Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu secara terasing daripada sebab. Seolah-olahnya bila Allah buat sesuatu tu tidak melalui sebab, dia sangka gitu. Mana terjadinya sesuatu di alam dunia ni, alam musyahadah, bukan melalui kaedah sebab dan musabab. Kalau mana cara dia bercakap, dia kata kalau tak buat aku nak sembuh juga. Orang yang bercakap begini sebenarnya seolah dia menafikan hakikat kehidupan. Lepas tu kita boleh kata, kalau guna kaedah tu kira jadi lagu mana? Baca wak geria nak puasa. Kalau Tuhan pah betul dah. Tak boleh Tuhan puasa. Jadi henti masa nak jawab tu. Dah pensel betul habis gini, habis yang robah, habis tulis agak dah. Kata nak kata bawa tu momo, ikat tu momo, masuklah dewan tahu. Jadi kalau kita kata tak baca pun tak apa. Kalau Tuhan nak lulu juga, ilmu laduni ada kan? Kita kata dah. Boleh kau pakai kaedah tu? Kita pakai kaedah tu belaka. Hak tu mundur sebenarnya. Baik. Orang yang bercakap gitu sebenarnya dalam sangkaan dia, tapi silaplah. Apa dia sangka? Dia kata seolah-olahnya, sebenarnya sangkaan dia tu seolah-olah dalam sangkaan dia Allah mentakdirkan sesuatu itu tidak melalui sebab dan musabab. Maksudnya ke dia? Allah takdirkan kita berjaya, dia ada sebab musabab. Itulah yang menjadi orang panggil asas kehidupan manusia. Orang panggil tip-tip untuk berjaya tu. Itulah sebab tu Nabi musyarat. Kenapa Nabi musyarat bila nak perang? Nak buat sesuatu Nabi bincang, nak cari sebab tu lah. Dan sebab tu Allah rahsiakan. Bila kita jumpa, bila kita boleh hagak sebab tu, boleh yakin dengan sebab tu, kena jadi. Sebab tu kita cari. Dan sebab ni dia boleh diketahui melalui pengalaman. Orang itu berjaya sebab dia buat gini. Sebab dia buat gini. Tu orang tak salah kecek gitu. Dalam keadaan akidah kita yakin tu yang punya sebab tu Allah. Kita kata lembu ni kita nak meleh, kena carilah sesuatu yang ada yang sifat dia menghiris tu. Dia pisahlah. Memang tu hewan, sebab dia, sebab musabab. Kita kata tak apa, guna kayu 2-3 pun boleh. Dia nak putus betul lah, terang nak tahu. Orang akan kata dengan lembu ni cidik lembu. Orang akan kata gitu. Kita kata kalau Tuhan nak putus dengan kayu ni, suara apa putus tak guna bisa. Jadi kau hidup gitu dah. Sebab musabab itulah sebenarnya yang menyebabkan manusia tu berfikir. Manusia jadi cerdik, musyawarah, gini-gini, tanya khabar, mengambil kira pengalaman manusia. Semua tu atas dasar sebab musabab. Hak orang panggil sunnatullah tu. Tu ya sebenarnya. Baik. Sebenarnya Allah mentakdirkan musabab dan sebab tu sekaligus. Mana sebab ni jadi gini. Hak tu hak kita kena cari. Hak tu kita belajar. Nak cari hak tu, nak teka hak tu lah. Hak tu sebenarnya. Baik. Ini kerana qadar, yakni ketentuan Allah di Lauhul Mahfuz itu, dia tertakluk ni makna berkait dengan segala perkara yang baru yang terdapat pada alam ini, dan tidak ada satu pun yang terlepas daripadanya. Benda baru ni mana benda tak jadi lagi. Dia tempat takluk dia. Gitu. Maknanya kita kena carilah. Hak dalam ilmu Allah tu sekarang ni kita tak mati, tapi Allah tahu dah mati. Tetapi bila takdir Tuhan, dia berkait dengan sesuatu yang baru tu baru pada kita. Engkau tak mati lagi.
Maknanya benda tu tak berlaku. Bila berlaku, maknanya mati tu adalah perkara baru bagi kita. Tu cara Asy'ariyah dah tu. No. Sebenarnya kalau ngaji sifat 20 dia ada tu, bab takdir lepas. No, paling payah. Masa ngaji Maulana pergi mata Maulana kata suruh pergi lah dia tu. Memang goni dia terpayuh cara ni dia tu. Dia pun sebut. No. Kena tanjizi hadis. No. Istilah dia tu nak ingat sosok, lepas tu nak kait pula tu. Baik. Hak ni secara ringkas. Hak setakat ni pun boleh pada. Baik, cuba kita tengok lagi. Cuba tengok dia ambil contoh ni. Apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seseorang itu akan sembuh. Ni kita ni tak tahu kita sembuh, tapi kita andaikan Allah takdirkan seseorang itu sembuh. Nak faham teori tadi, nak faham ilmu tadi. Bila Allah takdirkan seseorang itu akan sembuh, Allah juga akan mentakdirkan orang itu akan mengambil sebab-sebab untuk sembuh, dalam bentuk mengambil ubat-ubatan ataupun mengambil langkah-langkah yang perlu, yang tertentu, yang menyebabkan dia jadi sembuh daripada penyakit yang dialami. Dia tak jadi sembuh gitu, tidak. Untuk kehidupan dunia Allah boleh buat tanpa sebab, memang boleh buat. Boleh buat. Tetapi Allah buat nak sembuh pun dia ada sebab dia. Sebab itulah kita kena usaha. Doktor duk belajar, duk kajian, pengalaman, ilmu tajribah. Ilmu dulu ambil rekod, kita tengok. Lepas tu ada maklumat baru, tahu apa tu. Nak tengok sebab tu lah. Rupanya kalau buat gini beribu dah berjaya. Terah buat. Tiba-tiba ada juga tak jadi. Jadi sebab tu pun dia banyak pula. Tu yang sebenarnya hidup di dunia ni. Jadi siapa dia boleh jumpa sebab tu, dia akan berjaya. Allah buat tu dia panggil sunnatullah. Baik. Tak apalah. Kita baca dulu. Ana sebut lah tak apa sebab bawah kita sebut dia gini kan. Dia gini. Ana nak sebut satu, ada cerita tentang seorang perempuan yang kena penyakit apa ni? Orang panggil gila babi ke dia panggil sawan. Perempuan lah. Bila dia kena jadi terdedah aurat dia pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi, dia minta Nabi doa lah sebab dia kata orang duk ayat dia masa dia duk gelepar tu, menggelupur masa itu kan, terdedah aurat. Dia rasa malu walaupun dia tak khabar masa tu. Dia minta. Jadi Nabi kata pada dia boleh. Tapi kalau musabah mu boleh pada. Maknanya kalau sabar, mana Nabi tahu dah biar gitulah sabar menghadapi itu. Maknanya kalau sabar tu Allah Allah beri syurga. Sebut beri syurga. Dia pun mikir, nak aku beli syurga besar tu. Mereka kata biar tak payah biar hanya kena gilah dia tu. Kena faham molek hadis tu. Ni masuk hadis muskil ni. Cuma dia kata minta doa sah ya kalau masa dia gelepar jangan nampak aurat ya. Baik. Lagu mana ulama faham hadis tu? Boleh ke doktor pakar ni? Boleh ke? Pesakit mari dia datang makcik nak berubat kau nak suruh saya doa ya. Kalau doktor buat begitu ke dok? Nak kata mana? Kuat dengan ngaji kitab bab takdir ni. Tak legon. Nabi tidak ajar hidup gitu. Hak tu sebenarnya kalau tengok dalam huraian ulama, sebab kita tengok hal lain pula. Jadi Nabi nak ayat pada hak ni yang sesuai untuk dia, hadis tu untuk dia. Itu menunjukkan bahawa bila manusia ni sampai satu tahap dia berubat habis, dia kena ada juga satu kaedah. Orang panggil kita kembali kepada Allah. Dah habis dah. Doktor pun habis dah. Misalnya ada satu kiana nak sebut. Ana guna juga hadis ni. Untuk ni. Sekali ni baru ana guna. Sebelum ni kita suruh jumpa doktor, pergi cari kalau setengah tu perlu bomo. Tengok keadaan lah. Tapi ana guna sekali sebab ada seorang tu sakit berat. Dia kena masa kecil, masa sekolah menengah lagi. Berat lah. Bila kena tu dia jadi macam ada kadang-kadang tubik darah kot dia rumah ni, berat lah. Teruk sungguh dia. Siapa boleh anak nikah pun tak ilah penyakit tu. Sebanyak mana habis duit? Beratus ribu. Jual kereta. Habis ni. Dia pergi Pakalik sial. Seluruh Malaysia. Habis. Malaysia ni habis. Duit tak sekira lah. Beratus ribu lah habis. Siapa dia kata, kera pun. Hati kera pun makan dah. So bakar hati kera tu buat macam kopi. Tumbuk-tumbuk kopi. Hak tu buat. Tak sial dia. Siapa dia jadi lemah. Akhir sekali, suami dia macam jadi sakit jiwa lah. Sebab apa? Sebab dia ikuti kuliah sunnah kita juga. Jadi bila kita jumpa Tok Mau ni macam-macam lah. Ada setengah tu syirik yang nyata cara dia buat tu. Dia pun jadi sakit jiwa. Akhir sekali dia kata anak bahasa tak segi lah jatuh. Jumpa Tok Mau. Jadi bila jumpa Tok Mau klik lagi tertekan perasaan. Jadi bila anak interview dia tanya gini-gini tu, anak fikir sampai tertahak dia. Sebab hospital pun tak nak agapo. Pergi hospital kata tak nak agapo. Dia hospital kata tak tahu nyakit gapo. Akhir sekali anak guna ni. Anak kata gini lah. Kita direct lah. Kita pakai kaedah ni. Tak payah gini lah.
Kalau nak pergi pun tak apa. Cumanya ni doa saja. Doa sama. Baca Quran, minta direct kepada Tuhan punya sebab. Tak payah guna sebab. Tak cuba cari dah sebab tu. Habis dah. Dia kata tak tahu nak gimana. Indonesia tak pergi lagi dia sebut. Anak kata gini lah, minta doa. Dia kata dia tak segi dah Tok Muhammad. Sebab kalau Tok Muhammad buat ni banyak perkara-perkara syirik. Bila dia buat seminggu ataupun 2 minggu, tengok dia jumpa dia kata tak sembuh lagi isteri dia, tapi dia tenang hati dengan sebab dia baca Quran, dia bertawassul dengan Quran dia baca, dia minta Allah sembuhkan, dia lebih tenang hati dia. Untuk kih-kih lagi tu boleh pakai kaedah tadi. Jadi kita kena counseling dengan dia. Kalau sabar, usaha minta dengan Tuhan punya sebab yang ni Allah, lepas tu sabar, insya-Allah dapat kelebihan. Sebab apa? Sebab dia berusaha siapa orang panggil habis usaha. Sebab tu nak kata dia tak boleh nak wil lalu. Ke hospital pun ada kaedah. Dia kata tak boleh buat gapo, panggil anak-anak baca Yasin dia tu. Nah, suruh klik. Nabi tidak ajar baca Yasin. Nabi suruh direct pada Allah, minta kita dengan Tuhan direct. Waktu Nabi ajar. Tapi kalau biasa dengar disuruh klik, tak ada nak gapo. Panggil anak-anak baca Yasin dia tu. Maknanya dalam kehidupan biasa ni ada juga manusia habis. Orang panggil habis kaedah tu. Tapi kalau mengikut kaedah Islam, bila habis kaedah secara zahir, dia tak putus lagi hubungan dia. Masih tetap bergantung dengan Tuhan. Tu. Jadi maknanya manusia ni walaupun keadaan setara mana pun, dia tak akan putus hubungan dengan Allah. Mana hablum minallah tu tetap bersambung. Cuba bayangkan, kalau tak ada, kita tidak beri pendekatan agama lagi tu, dia akan jadi serabut buruk, susah hati nak buat macam mana. Jadi akhir sekali dia nak ayat terhenti, dia panggil isteri dia, sekali dengan dia anu ayat pula. Ulai balik anak sebut tu, isteri dia boleh faham. Alhamdulillah tak apa. Sebab tak nak kata bila orang mari jangan ayat lalu gitu. Dia siapa tahap dia tu. Tu ni ingat Inilah orang panggil kita direct pada Tuhan punya sebab, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya lah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Hakim bin Hizam. Itu sebenarnya Hakim bin Hizam itu. Ya Rasulullah, ara'aita adwiyatan natadawa tu tadawa ya tadawa natadawa biha waruqan nastarqi biha ataruddu min qadarillah. Qala innaha min qadarillah. Qadari min bukan man ya. Ataruddu min qadarillah. Qala innaha min qadarillah. Cuba faham ada orang tanya Nabi Hakim tadi, wahai Rasulullah, apa pandangan Tuan tentang ubat-ubatan yang kita guna atau buat bila sakit, cari obat, jumpa doktor dan sebagainya, ataupun kita jampi, orang panggil ruqyah, jampi secara syar'i, hak tidak menyalahi syariat, yang mana kita gunakan untuk jampi alat-alat tertentu, bahan-bahan tertentu, kadang-kadang terpaksa mandi air bunga misalnya perbuatan gitu tu, adakah ia menolak takdir, seolah-olah tidak percaya kepada takdir, tolak takdir? Kalau ke mana? Nabi kata tak. Bahkan usaha untuk sembuh dengan melalui rawatan yang tidak menyalahi syariat telah maksudnya, itu juga termasuk dalam takdir. Apa dia maksudnya? Sakit, Tuhan yang menyebabkan kita sakit. Jadi usaha nak rawat itu termasuk dalam ketentuan Tuhan juga. Mana biasanya kalau penyakit gini dia akan sembuh dengan kita nak cari tu mana usaha berubat tu. Sebab tu doktor kan dia tanda gini cek sebab apa, nak cari punca. Bila cari punca baru tahu kena rawat gini. Hak tu pengalaman ilmu kadang-kadang beratus tahun tu dalam sesuatu masalah kadang-kadang. Hak tu pun termasuk dalam takdir dia. Mana bila Allah tentukan orang itu sakit, nak sembuh pun dia melalui takdir. Takdir sini, takdir yang kedua ni maknanya sebab. Kena cari sebab. Kita kena ingat tu. Jadi makna berusaha untuk sembuh itu juga termasuk dalam takdir. Mana berusaha untuk sembuh tu maksudnya mencari sebab untuk sembuh. Sebab tu Tuhan buat. Cuma kadang-kadang tak tepat. Sebab itulah kalau mengikut ulama, seorang doktor ni yang dia usaha, dia berjaya, kemahiran sehingga boleh menyembuhkan orang, besar pahala. Besar pahala. Sebab boleh, sebab itulah bantu orang melalui cara sunnatullah. Itu sebenarnya. Kita kena ingatlah tu. Baik. Di sini anda nak baca ni. Allah telah menentukan segala sesuatu
Hal tu kita terima. Hal tu kita terima secara akidah. Ini berkait dengan ilmu Allah. Jadi Allah menentukan segala sesuatu, kita tahu ke segala sesuatu Allah tentu. Dah, kita tak tahu. Ini makna takdir. Jadi apa yang mesti kita buat ni apa dia? Dalam konteks iqtidak syariah, tuntutan syariah yang kita kena buat bila kita hidup, apa dia? Hak tu yang Allah tuntutnya. Kalau tak buat hak tu dikira dosa. Baik. Jadi apa yang mesti kita buat atas dasar tuntutan iman ataupun tuntutan syariah itu? Iaitu beriman pada takdir yang bermaksud Allah yang dengan kuasanya yang mutlak telah menentukan segala sesuatu. Itu maknanya dari sudut takdir kita. Allah tentu benda ni semua, betul. Cuma kita, usaha kitanya nak tangani masalah tu dengan cara, sebab tu kita dibenarkan buat rawatan, dibenarkan bomoh, tapi jangan menyalahi syariat. Kalau menyalahi syariat tak boleh pahala, silap-silap boleh dosa. Tapi kalau menyalahi syariat, usaha untuk sembuh, tak sembuh tu Nabi kata boleh syurga tu. Usaha tu sampai mati. Tak sembuh mati dalam keadaan sakit gitu. Dalam hadis kalau kita tengok Riyadhus Salim, bab as-sabr, bab sabar tu Allah akan beri syurga. Orang yang mati, orang dia saya kadang-kadang kena sakit 10 tahun, tapi dia sabar, sabar. Maknanya usaha tu ada, tapi tak berjaya, dia tetap boleh syurga. Apa tu? Usaha tu usaha yang menepati syariat. Hak tu ya sebenarnya, hak dulu balas ke usaha tu ya. Hak ni kata tak boleh buat gini. Ada seorang ustaz tu kata, kita pergi kubur wali tu, kita minta dengan wali, bertawasul dengan wali, hak tu termasuk sebab juga tu yang syar'i. Dia letak sebab yang syar'i. Lepeh kita tu. Maknanya bukan sebab yang salah pada syarak, tapi betul. Kalau kita uji hak tu kan, paruk tu kena hak tu. Ada dengar sendiri tu. Kata paruk. Padahalnya ulama kita daripada dulu lagi tak boleh gitu. Bertawasul dengan mana? Dia kata bukan sekadar boleh, itu termasuk dalam sebab syar'i. Paruk dia tu. Jadi aku cawak je faham tu. Jadi kita yang kedua, berusaha untuk kebaikan. Kita kena usaha. Jadi apa yang mesti kita buat? Usaha kebaikan. Kalau sakit, usaha kebaikan dah. Untuk sembuh, jumpa doktor, habis duit. Semua tu tidak ada nilai di sisi Allah. Ada nilai di sisi Allah, hakikat. Itu maksudnya. Hak ni ana petik dalam kitab lain lah. Ini gitu. Jadi untuk kita buat sesuatu tu untuk seberapa tahap yang anda sebut dah ni, tak apalah, akal, ikhtiar dan kemampuan tu. Tadilah. Baik, seterusnya kita pergi kepada orang panggil penyakit, sebab-sebab penyakit hati yang ke-9. Itu yang ke-9, iaitu su'uzzan, buruk sangka. Ni pun berat juga atas-atas. Ni termasuk fitnah. Setiap zaman ada fitnah ni. Ke zaman kita ni juga sama-sama Islam ni buruk sangka. Orang politik cara politik, orang nega cara nega, ustaz sama ustaz, semua ada penyakit ni. Syaitan akan guna, sebab ini syaitan guna untuk merosakkan hubungan kita. Cuba kita tengok buruk sangka. Antara penyakit yang melanda seseorang sebelum beramal ialah suka menaruh rasa buruk sangka kepada orang lain, khususnya kepada orang yang ingin beramal selaras dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Dia ambil tajuk khusus tu. Dia ambil tajuk khusus. Orang nak amal sunnah, ada orang lain buruk sangka. Pun dia seorang sunnah dia kata. Padahal kita tak kata pun dia. Macam-macam lah. Tu kena sabar lah macam. Tengok dia mari tajuk ni. Dia mari bab ni terang. Bolak getar dia bagi hak ni. Orang nak amal selaras dengan Quran dan sunnah, dia buruk sangka pula, kata gini-gini. Tak suka dengan orang sama kata. Pada asal tu ya. Jadi buruk sangka tu merupakan sejenis penyakit hati yang amat disukai oleh iblis dan sangat dibenci oleh Allah. Baik. Anda takut tak ingat betul tahap, sebab dia hak ni buruk sangka, dia ada bab khususnya dalam kitab Minhaj Ibnu Qudamah Al-Maghzi, Minhajul Qasidin itu, dan juga kitab-kitab lain. Dia orang yang kena penyakit buruk sangka ni, dia tidak boleh transfer kebaikan kepada orang yang buruk sangka. Misalnya A buruk sangka pada B, dia tak akan doa kebaikan untuk B. Kalau B boleh sesuatu yang baik, dia tak akan doa keberkatan kepada B. Kalau B tu boleh nikmat, dia benci. Bahkan kadang-kadang dia macam seolah macam dia macam tak setuju tu hawi kebaikan. Dia timbul perasaan gitu walaupun mulut tak kata. Tu kesal buruk sangka. Tak ada kebaikan. Dia tak boleh nak transfer kebaikan kepada orang yang dia buruk sangka. Sebab tu buruk sangka ni merupakan senjata syaitan untuk merosakkan hubungan.
Jadi buruk sangka ni bahaya dia sebab apa? Sebab orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Sebab ni termasuk dalam afatul qulub, Imam Ghazali kata, penyakit-penyakit hati. Orang tak tahu. Sebab tu kita ni sebenarnya nak suluh hati. Buku suluhan tajuk ni, bukan risalah suluhan. Suluhan nak suluh hati. Hati kita. Kalau ada ke tidak lagu tu? Biasanya buruk sangka ni dia berlaku kepada orang yang lebih daripada dia. Mari tak senang hati. Situ mulalah tu. Sebab tu kita kalau kita berasa begitu, kena ingatlah tu. Itu adalah bisikan jahat yang Nabi sebut dalam diri kita ni ada bisikan baik, itu malaikat lah. Kalau bisik lagi buruk tu, itu iblis. Mana kalau bisikan jenis buruk gitu, cepat-cepat kata auzubillah min astaghfirullah. Kena kata selalu. Kita kena rawat sendiri. Orang lain tak nak rawat tu. Kena beringat dia tu tak pupuk kita semua ni. Kalau ada producer, siapa dia tahu? Kita yang tahu. Jadi kalau bila kita tahu, kita yang boleh rawatnya. Baik. Islam ingin menegakkan masyarakatnya berdasarkan kepada kejernihan hati. Sebab ni menyakit hati ni. Kita ni kita bicara tentang masalah hati. Dan rasa percaya mempercayai, ya, semangat setia kawan ini. Dan bukan berdasarkan rasa ragu antara satu sama lain, bimbang dan sangka buruk antara satu sama lain. Bukan gitu Islam nak masyarakat. Kalau ada penyakit ini, masyarakat tu akan porak-poranda. Kalau suami isteri berantakan, boleh bila-bila masa tunggu bergegar arah tu. Paruk Tapi anda sebut arah tu, tak sebut lain tu. Talih tidak bahaya penyakit ni. Jadi dia sesuatu yang walaupun dia gini, dalam agama kita dikehendaki, dituntut, termasuk dalam tuntutan syariat adalah kita sangka baik. Manakala kita nampak orang itu buat tak malak, kita kalau boleh sangka baik, mesti sangka baik. Tetapi kalau kita rasa ada sesuatu tak kena, kita cuba sangka baik, kita berhati-hati. Berhati-hati itu ada waspada lah. Itu lain. Gitu ya. Kejernihan membawa kepada perpaduan dan sangka buruk membawa kepada perpecahan. Akan datang kita akan bincang pula. Sangka buruk ni mari sebab apa? Kita ni sendiri betul tak boleh sangka buruk, tapi kita tidak dibenarkan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang sangka buruk. Tak boleh pula. Mana kita kena letak posisi kita dalam situasi yang tidak terfitnah. Jadi kalau kita letak posisi kita dalam posisi yang menyebabkan mudah difitnah, kita berdosa pula. Tu. Jadi kejernihan itu membawa kepada perpaduan dan sangka buruk membawa kepada perpecahan. Kita dengar azan dulu.
Kiana sambung sikit lagi. Jadi perpaduan disukai oleh Islam, manakala perpecahan dibenci oleh Islam. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat Quran sendiri yang mentafrikkan, tafrik, siapa yang paling untung dan gembira? Syaitan lah bila berlaku perpecahan, dan dia target tu. Sebab apa? Sebab bila ni kalau dalam kitab Al-Mufrad tu, As-Sailul Murajjah tu, dia ada hurah ni. Dia kata sebab kenapa Islam benci sangat perbalahan yang membawa pada perpecahan dan yang berakhir dengan putus hubungan. Sebelum dia bincang tu, dia sebut juga putus hubungan ni apa. Sebab kita ni tekih, kita kata bertegur lahir, tak sependapat, kadang-kadang nampak macam balah, tak belagu angin, kita kata tak. Tak semesti putus hubungan tu. Kadang-kadang tak kecek, dia panggil pun, kenduri pun tak pergi. Kadang-kadang tak putus lagi hubungan. Jadi putus hubungan tu dalam ta'arif dia adalah seseorang ni bila dia tengok orang yang dia benci tu, orang yang dia balah tu, dapat nikmat, dia rasa benci, tak senang, susah hati dia. Tapi kalau kawan tu susah ditipu, musibah, malapetaka, dia rasa senang hati. Itu makna sudah putus hubungan. Kita kena nilai gitu. Sebab putus hubungan ni sebenarnya benda yang bersifat dalaman, batin. Kadang-kadang dia tak pergi, tak sejumpa kawan tu, bukan tak putus, cuma benci ke mulut, udah. Misalnya tak. Itu tak mesti putus hubungan lagi tu. Jadi putus hubungan tu dah ta'rif tu. Baik. Jadi kalau katalah bila berlaku perkara gini, bapa syaitan suka sangat tu? Dia sebut dalam kitab tu, dia kata kerana kebiasaannya, sifat semula jadi manusia, kalau dia benci pada seorang sehingga putus hubungan, supaya anda sebut tadi lah, dia tak akan transfer kebaikan dalam bentuk doa, dalam bentuk sangka baik, dalam bentuk mengharap kau itu dapat kebaikan. Tak ada, hilang tu. Kalau orang kecek menolak, dia kata dia mau tak tahu, kawan tahu. Jangan dah. Kawan tahu masalah dia ni. Sudah agak. Kena cek sebab tu bobok kita kena cek molek. Kalau jenis biasa sentiasa sangka buruk pada orang. Kalau orang nak sebut kebaikan, dia cuba takwil jadi tu, orang bermasalah. Mudah-mudahan tidak berlaku pada kita. Bawah ni ada kita baca perhatian ni lah. Baik, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah katsiran minadh-dhann, kebanyakan daripada sangka buruk, kerana setengah sangka buruk tu dia menghasilkan dosa. Apa maksudnya? Kalau berdasar pada ayat ni, kalau kita tengok dalam tafsir, bukan semua sangka buruk tu berdosa. Bahkan sangka buruk ni ada ketikanya dia ada kebaikan untuk kita. Jadi sangka buruk, su'uzzan, dikatakan dosa ni kalau banyak sangat. Apa maksud kathiran, banyak tu, sehingga jadi dosa? Sebahagian dosa. Sini anda buat ni ulama kita sebut ni. Jadi sini dia buat sangkaan yang berdosa ialah sangkaan buruk. Tidak. Kalau kita tengok dalam kitab lagi ni, sebab tak anda tulis sini, ungkapan ini masih dalam perbincangan. Sini. Bahkan sangka buruk yang berdosa adalah yang telah wujud penghakiman dan keputusan hasil daripada sangka buruk. Maksudnya begini, kita sangka buruk pada seorang, kalau sekadar itu kita tak buat apa keputusan kepada dia jahat, kita tak buat apa, cuma sangka buruk dalam keadaan berhati-hati, sekadar tu tak apa. Dah waktu molek, kalau tidak dia tipu orang sama, tak ada waktu. Atau alih kena sangka baik, Allah sangka baik kena 80,000 neng. Apa sangka baik? Pada kau ni ayat ada tanya. Satu grup WhatsApp, boleh buat satu grup WhatsApp tahu orang dia tipu. Anak ingat kau dia boboh dah. Kena. Apa tu? Sangka baik tak kena pada tempat. Sepatutnya kena ada sangka buruk tu. Apa kes banyak. Daripada sangka buruk itulah kita berhati-hati. Tetapi kita tidak buat keputusan. Ulama kata kita buat keputusan dia ni tidak boleh dipercayai, dia ni jahat, bahkan kita sebut pula kepada orang, tu baru dosa. Sangka itu dia menghasilkan dosa. Setengah ulama kata kalau duduk dalam banyak mana pun tak dosa. Sangka buruk pada orang. Cuma maksud penghakiman dan keputusan ni maknanya timbul sangka buruk, kita pun sudah tak selesai dengan dia. Tak royak ke orang? Tak selesai. Jumpa dengan dia pun lebih kurang kecek pun dok. Dia usaha pun jawab dia tekak. Mana tu sudah ada keputusan? Tu tak boleh. Tu jangan sampai situ. Kalau sampai situ setengah ulama kata dosa, setengah ulama kata tak lagi sebab tak tahu mulut. Duduk dalam tak apa. Sebab kalau tak ada langsung sangka buruk, manusia tak akan ditipu oleh orang jahat setiap hari. Kena ada juga tu. Maknanya kena beringat.
Mana sangka buruk ni dia boleh menjadi satu tazkirah juga untuk kita, peringatan lah. Itu yang maksud ke sini. Jadi hak ta'lih tu kalau siapa peringkat yang dikatakan inna ba'da zan ism tu, sebahagian tu maknanya kesan dia bukan semata-mata sangka buruk tu. Misalnya orang kata kawan nak pergi baik dia mau kawan tu tak usahlah, kawan tahu banyak kawan ni tadi ni sudah tu. Tu tak dia, maka kawan ni pun hilang percaya pada dia. Hak nak dia tu tak jadi, padahal benda tu tahu mana lagi, baru sangka tu tak dia. Sebab dia sudah keluar daripada hati, sudah keluar di luar, menyebabkan orang lain pula sangka buruk pada dia, benda tak tahu mana lagi. Gitu ada. Itu kena ingat ya. Sebab tu dalam Quran kata in ijtanibu katsiran minaz-zan. Ada setengah ulama sebut gini, menarik juga. Dia kata kenapa kita kena elak diri, ijtanibu di mana elaklah diri kamu, jauhilah oleh kamu daripada banyak sangka buruk. Apa maksud banyak sangka buruk? Yang disuruh kita menjauh itu banyak sangka buruk, bukan sangka buruk itu sendiri. Maknanya bila banyak sangat sangka buruk tu mengikut ulama, kita tak akan boleh tahan. Dia akan keluar dalam bentuk ucapan. Paling tidak kecek dengan bini. Bila banyak doa, bila keluar tu dia ada hukum. Kalau selagi duduk dalam sifat dia tak ada hukum. Tu mudah lagi kita nak faham kalau ulama kata gitu. Jadi kena ingat ayat Quran ni sebab ayat Quran ni bukan kata semua sangka buruk tu berdosa dah. Dia tak kata gitu. Sebahagian ni maknanya bila banyak. Jadi sebahagian tu maknanya hak dikeluarkan dalam bentuk kata-kata. Na'udzubillah daripada berlaku pada kita, sebab ni dosa besar. Okey, untuk akhir datang insya-Allah kita akan bincang pula poin yang ke-10, mengumpat ni. Hak ni pun ni boleh kira jugalah ni. Nah. Ni mengumpat ni. Ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.